Silakan. Ya, Atika, terima kasih. Perancangan Sarawak untuk menubuhkan pejabat perdagangan dan pelancongan di Pontianak, Kalimantan, Indonesia pada tahun depan dilihat dapat membuka peluang yang besar dalam pelbagai sektor buat Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia sekaligus merancangkan lagi aktiviti ekonomi bagi kedua-dua negara itu dengan perpindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia ISMI di pejabatnya di Kompleks Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kuching. Mengulas lanjut tentang pertemuan itu, beliau berkata pelbagai perkara dibincangkan dalam meneruskan hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia terutama Sarawak. Membincangkan bagaimana kita dapat bekerjasama dari segi meningkatkan penglibatan kedua-dua pihak dalam aktiviti ekonomi dan perusahaan-perusahaan yang juga melibatkan bukan sahaja bidang-bidang yang besar, tapi untuk dimanfaatkan oleh perusahaan kecil dan sederhana daripada kedua-dua pihak ini. Sementara itu, Ketua Setiausaha ISMI Majlis Pengurus Pusat Juliana Wahid berkata pihaknya akan mengadakan pertemuan dan perbincangan bersama perusahaan di Sarawak pada masa akan datang. Pemimpin Sarawak bersyukur dengan keputusan Istana Negara dalam menghentikan kemelut politik yang mengakibatkan Parlimen tergantung. Bagi Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut, Datuk Henry Heriginep, jika dibiarkan berterusan, ia secara tidak langsung akan memberi implikasi negatif kepada negara. Dan kita tak mau hang Parlimen terlalu lama. Bagi kita di Sarawak, kita menyambut baik unity government. So we consider it unity government. It's not Pakatan Harapan government. It's not Barisan government or whatever government. Oleh itu, beliau menyokong penuh pembentukan kerajaan perpaduan seperti mana titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang juga melibatkan Gabungan Parti Sarawak GPS. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul menyifatkan pelantikan Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 membuka lembaran baru kepada Sarawak. Saya yakin dalam pertemuan ini nanti Yang Amat Berhormat Premier akan memberi pendirian GPS tentang beberapa perkara, terutama sekali tentang perjuangan kita untuk menuntut hak dan kepentingan negeri. Saya rasa itu perkara yang tidak kita akan tolerate. Yang kedua ialah untuk menghormati Perlembagaan Negeri Sarawak. Mereka memberitahu demikian kepada pengamal media semasa ditemui di Dun Petra Jaya Kuching. Baik, sebanyak 2 projek bekalan air akan dilaksanakan di daerah Song dan sekitarnya bagi meningkatkan kualiti bekalan air. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junadi berkata, projek itu merupakan pembinaan loji rawatan air yang baharu Song dalam bahagian Kapit dan ia telah dikemukakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Ujar Datuk Dr. Abdul Rahman, projek kedua pula projek cadangan penyambungan paip retikulasi di bawah projek bekalan air luar bandar bagi kawasan Kapit, Song, Kanawit bahagian Kapit negeri ini. Jelasnya cadangan projek itu telah dikemukakan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk pelaksanaan di bawah Rolling Plan 3 tahun 2023. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Asan berkenaan projek bekalan air di daerah Song pada persidangan Dun di Kuching. Sementara itu, sebanyak 247 buah sekolah daif telah dikenal pasti terlibat dalam pelbagai projek baik pulih sekolah di bawah Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, daripada jumlah tersebut 25% bersamaan 62 buah sekolah siap dibina. Selebihnya 177 buah sekolah adalah dalam
pelbagai peringkat pembinaan dan perancangan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman dalam sesi soal jawab di DUN. Kerajaan telah menyediakan pelan pembangunan yang komprehensif bagi memastikan tiada kawasan ketinggalan menjelang tahun 2030. Ini termasuk skim penempatan semula SPS Rascom di Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Tada Kenawin yang terletak di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA. Menjelaskan perkara itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Martin Ben berkata, agensi itu telah merangka Pelan Pembangunan Sosio-Ekonomi 2022-2026 yang turut merangkumi perancangan pembangunan di ketiga-tiga kawasan itu. Tambahnya, kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai projek utama termasuk pembangunan sektor pertanian iaitu merangka pelbagai strategi dan inisiatif termasuk melaksanakan pembangunan pertanian berimpak tinggi. Martin berkata demikian semasa menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anijana. Sementara itu, dalam usaha menambah baik kualiti liputan mudah alih di kawasan Macan, Kerajaan Sarawak menerusi projek telekomunikasi luar bandar Smart Lembaga Multimedia Sarawak Fasa 1 di bawah inisiatif menghubungkan bandar dan luar bandar Sarawak, Saluran telah siap membina sebuah menara telekomunikasi yang akan beroperasi pada suku kedua tahun depan. Bagi menjawab soalan daripada Adun Macan, Alan Siden Gramong pada sesi persidangan DUN, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang memaklumkan bahawa 6 buah menara baharu juga akan dibina pada fasa 2. Ia dijangka beroperasi pada suku keempat tahun depan melibatkan kawasan Rumah Gamang, Rumah Liang, Rumah Ringgau, Rumah Bayang, Rumah Nuang, Rumah Manila, Rumah Tiboh, Rumah Unggat dan Rumah Enyang. Tambahnya, Kerajaan Persekutuan juga telah melaksanakan inisiatif seperti perluasan rangkaian gentian optik baharu bagi menyediakan perkhidmatan jalur lebar talian tetap meliputi 940 buah premis yang telah siap sepenuhnya pada Ogos lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Dayan Noraza Awang Sohor mencadangkan agar tanaman makanan alternatif haiwan ternakan iaitu daun ketum ayam dikomersialkan di Sarawak. Menurut beliau, penanaman tanaman tersebut amat mudah selain semua haiwan ternakan dapat diberi tumpuan sebagai makanan alternatif. Dayang Norazah memberitahu tanaman tersebut tidak memberi kesan negatif kepada haiwan ternakan. Malah ternakan bertambah sihat dan kualiti daging hampir menyamai kualiti organik. Membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2023-2022 pada persidangan Dewan Undangan Negeri hari ini, beliau mendedahkan pembekalan tumbuhan ini disambut baik di seluruh negara. Katanya, jika tanaman ini dapat dikomersialkan di Sarawak, ia secara langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam industri tanaman dan penternakan. Sementara itu, pada perbahasan RUU yang sama, Sarawak digesa untuk mempertimbangkan cadangan pembukaan syarikat penerbangan sendiri seperti yang diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebelum ini. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh berkata, namun satu kajian terperinci mengenai perkara itu mesti dilakukan bagi meneliti cadangan tersebut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Atika, silakan. Terima kasih, Bu Maut.